memanjat, risiko pertamanya kita operate ataupun kita mengendalikan chainsaw yang besar di atas, yang mana kalau kita tengok pokok ni sizing branch dia yang sangat besar, so kita akan menggunakan rear handle chainsaw yang bersaiz besar. So itu memerlukan orang kata physical strength dan handling yang cukup kemas lah, supaya dia tidak berlaku kecuaian, yang mana chainsaw ni satu mesin yang sangat berisiko. Kalau kita tersilap memang dia akan membahayakan diri kita. Bermula daripada minat untuk melakukan aktiviti riadah, ia kini menjadi pekerjaan hakiki. Muhammad Haris Ibrahim merupakan antara pemotong pokok profesional yang telah berkecimpung dalam dunia bekerja di aras tinggi sejak 5 tahun lalu. Dia dan rakan sepasukan kebiasaannya akan membuat latihan pada setiap hujung minggu jika tiada sebarang tugasan. Kebiasaannya sebelum kami berkumpul untuk Sabtu dan Ahad tu, dalam grup WhatsApp kami akan beritahu dululah, planning lah, kita plan dulu apa yang akan kita khususkan untuk latihan hujung minggu ni. Contoh minggu ni kita decide untuk speed ascent ataupun untuk limb walk. So kita akan fokuskan satu ataupun dua aktiviti yang spesifik untuk latihan tu. So kita akan datang refresh dan kita bincang untuk penggunaan equipment, dan kita akan ulang beberapa kali lah, sehingga seseorang itu mahir dan boleh lakukan teknik tersebut. Di setiap sesi latihan, kedua teknik dan penggunaan peralatan akan memainkan peranannya masing-masing. Terdapat beberapa cara untuk memanjat pokok dengan teknik yang betul, namun penggunaan peralatan tertentu mampu memudahkan lagi proses memanjat. Ia juga dapat membantu pemanjat untuk bergerak dengan lebih mudah dan tepat di antara dahan. Kebanyakan semuanya bermula daripada rekreasi seperti memanjat pokok apa semua, dan bila diperlukan untuk sesuatu pekerjaan, kami akan menyediakan sesuatu kursus yang berkaitan lah, seperti kursus memanjat pokok, kursus pengendalian chainsaw maintenance dan sebagainya lah. Sebelum kita mula kerja, kita pastikan setiap pekerja ada latihan yang diberikan lah kepada sama ada staf tetap ataupun freelance punya pekerja. Kalau tengok semua dia mechanical punya. Latihan dan kerja memotong pokok tidaklah terlalu berbeza. Cuma para pemanjat haruslah mengambil kira penglibatan faktor lain seperti peralatan, keselamatan dan persekitaran kawasan tempat bekerja. Dia tanjuan hujung ni kan, dia boleh pergi hujung ni. So yang penting anchor dia tinggi, lagi jauh dia boleh pergi branch. So kita distribute dia punya load lah. Antara load tu dengan anchor dengan tali. Kita bukan sepenuhnya kita pijak pada branch tu. Nampak memang halus kan. Training dan bekerja satu perkara yang amat berbeza, yang mana latihan ni hanya kita fokuskan kepada tujuan lah. Orang kata tujuan latihan tu supaya setiap orang tu dapat capai objektif latihan tu lah. Dari segi pekerjaan kita berbeza, yang mana kita perlu memastikan beberapa perkara, iaitu tentang dia punya keperluan kepuasan daripada keselamatan pekerja, customer, dan yang terakhir hasilnya lah, yang mana kedua-dua pihak mencapai orang kata objektif yang sama lah. Kali ini Haris dan pasukan berdepan tugasan baharu melibatkan sebatang pokok angsana di pinggir laman sebuah rumah rehat persendirian di Port Dickson, Negeri Sembilan. Setelah melihat keadaan pokok dan kawasan sekeliling, plan tugasan dirancang bagi mengenal pasti cara dan teknik terbaik untuk melakukan kerja-kerja pemotongan.
So hari ini kami punya task adalah untuk tree pruning, yang mana pemangkasan satu pokok angsana yang berumur lebih kurang 100 tahun ke atas. Pokok ni terdapat hollow di bahagian dalam dia, rongga kosong. So apa yang kami perlu buat adalah tree trimming untuk meringankan beban dia. Yang mana kami menggunakan dua teknik, iaitu manual rigging dan crane lifting. Turut terbabit dalam tugasan kali ini ialah Pavin Raj, seorang arboris bertauliah. Selain berupaya melakukan penyelenggaraan ke atas perkakasan yang digunakan, dia juga berpengalaman mengendali kes berkaitan pokok selama 10 tahun. Pavin bertanggungjawab untuk mengenal pasti keadaan pokok yang terbabit sebelum memberi nasihat dan keputusan sama ada ia perlu diselamatkan atau dibuang. Pokok ni ada sarang tebuan kat dalam. So dulu diorang ada try untuk halau tebuan tu dengan bakar. So apabila diorang bakar, kayu dekat tengah dah bakar habis, dah jadi rongga sekarang. So saya dan tim climber dibawa masuk untuk assess. So lepas assess, kita dapat tahu pokok ni tidak selamat, dia berisiko. Kerana kat dalam dia dah memang rongga lah, tinggal sikit saja holding wood. Namun menurut Pavin, terdapat beberapa faktor yang menjadi punca kepada keutuhan sesebuah pokok itu. Dan bergantung kepada kawasan lokasinya, pokok boleh dibiarkan tanpa perlu dipotong kerana tidak membahayakan orang ramai. Kadang-kadang dia bukan pasal bakar ke apa, kadang-kadang dia macam sarang anai-anai, dia reput. Vandalism, kadang-kadang langgar dengan mesin ke apa ke, banyak juga kes lah. Tapi tak boleh kita nak cakap semua pokok yang berongga akan jatuh. Kadang-kadang dia dah bertahun ada kat sana, so kita tak tahu berapa lama dia boleh tahan. So to be safe, bila kita ada target, iaitu bangunan ke apa-apa, kita remove. Kalau dia di tempat terpencil, tak ada orang lalu lalang, kita tak payah buang. Setelah mengenal pasti dahan untuk dijadikan anchor point, kerja-kerja mereka kini bermula. Tali beserta peralatan merupakan talian hayat mereka di atas sana, jadi ia harus dipasang dengan betul. Dahan yang dipilih pula haruslah tepat bagi menampung berat pemanjat sekaligus memberi keselesaan bergerak dari dahan ke dahan dengan mudah. Untuk pokok kali ini, dia punya kesusahan dia memang agak susah. Pertamanya dari segi saiz lah. Saiz dia yang agak besar, di mana di paras batang dia dan di silara ataupun kanopi level dia yang mana sangat besar. Yang keduanya, kami menghadapi kesusahan iaitu bahagian bawah pokok ni yang mana kami ada target. Target ni benda-benda yang memang bernilai lah. Kita tengok ada swimming pool, gazebo, ada pondok apa semua kan. So benda-benda ni kita perlu protect lah. Manual rigging biasanya digunakan apabila kawasan bawah pokok terlalu sempit untuk dimasuki kren. Dahan yang telah dikenal pasti akan diikat dengan tali berasingan sebelum dipotong agar ia tidak jatuh terus ke bawah. Bagi memastikan tiada kemalangan berlaku, ia kemudian akan diturunkan perlahan-lahan oleh kru. Daripada hobi, mereka menjadikannya punca pendapatan. Sepasukan pemotong pokok profesional ini memberikan perkhidmatan dalam menguruskan pokok yang ingin dipotong atau dibuang. Teknik crane lifting kebiasaannya digunakan jika kawasan sekitar pokok adalah luas. Ia bagi memudahkan kerja-kerja menurunkan dahan. Semakin tinggi dan besar dahan yang akan dipotong, semakin besar juga risiko yang terpaksa dihadapi oleh para pemanjat untuk menurunkan setiap dahan yang terlibat. Lebih-lebih lagi apabila bekerja menggunakan gergaji berantai.
Kepada pemanjat, risiko pertamanya kita operate ataupun kita mengendalikan chainsaw yang besar di atas, yang mana kalau kita tengok pokok ni sizing branch dia yang sangat besar, so kita akan menggunakan rear handle chainsaw yang bersaiz besar di canopy. So itu memerlukan orang kata physical strength dan handling yang cukup kemas lah, supaya dia tidak berlaku kecuaian, yang mana chainsaw ni satu mesin yang sangat berisiko. Kalau kita tersilap memang dia akan membahayakan diri kita. Dua hari masa diperuntukkan oleh Haris dan pasukan bagi menguruskan kerja pemotongan. Masih banyak yang harus dipotong bersilih ganti dengan pemotong yang lain, namun sedikit demi sedikit ia mula menampakkan hasil. So untuk hari ini, alhamdulillah kami dapat lakukan kedua-dua teknik itulah, menggunakan manual dan crane rifting. So berjalan seperti yang dirancang. Untuk seterusnya kita akan fokus kepada crown reduction lah, yang mana kita akan lifting yang bersaiz besar sedikit lah, kerana kita dah ada crane. So untuk hari ini, alhamdulillah orang kata progres berjalan seperti yang dirancang. Sehingga setakat ini, lebih 40% kerja-kerja memotong telah terlaksana. Apabila matahari kian melabuhkan tirainya, Haris dan pasukan mula mengorak langkah untuk melepaskan lelah. Hari kedua, Haris dan pasukannya melakukan kerja-kerja pemotongan pokok. Kali ini, kerja memotong difokuskan ke bahagian atas pokok melibatkan dahan bersaiz sederhana dan kecil. Lapang dan tiada halangan, dahan yang telah dipotong dibiarkan jatuh terus ke kawasan bawah pokok bagi memudahkan kerja pengumpulan dan pembersihan. Ia kemudian akan dipindahkan ke kawasan pemotongan untuk dipotong kepada beberapa bahagian kecil bagi memudahkan proses pembersihan. Nampak mudah ya apabila memotong dahan dekat bawah ni menggunakan chainsaw. Namun di atas sana sedikit berbeza kerana apabila pemanjat selesai memasang tali ataupun rigging pada dahan yang hendak ditebang, namun jika kedudukan pemanjat tidak berada di tempat yang betul, besar kemungkinan dahan yang bakal tumbang itu akan melibas kembali ke arah pemanjat. Keadaan yang sangat bahaya dan seharusnya dielakkan. Kerja memotong pokok ternyata bukannya mudah. Mereka sentiasa berdepan bahaya seperti kecederaan oleh peralatan memotong atau strok haba. Namun buat Haris dan rakan, ia tetap mempunyai keseronokannya yang tersendiri. Sebagai pemanjat ataupun pemotong pokok profesional ni, fun dia dari segi yang kata teknikal dia lah, yang mana setiap pokok berbeza lah. Walaupun kita akan bekerja ke atas pokok, tetapi setiap pokok tu berbeza daripada segi dia punya sizing, jenis dia dan dia punya risiko lah. So benda-benda tu yang menjadikan kita punya pekerjaan sebagai pemotong pokok ataupun orang yang dalam industri arboriculture ni, dia sangat menarik sebab dia akan menghadapi situasi yang berbeza setiap kali kerja. Bukan sekadar berekreasi, mereka mempunyai matlamat dan tujuan tersendiri. Berayun dari dahan ke dahan, langkah dan teknik individu diperhalusi. Kerja memotong pokok mungkin nampak enteng di mata ramai, namun ia mempunyai nilai tersendiri kepada persekitaran dan juga alam semula jadi.